Ridwan, kes penipuan ataupun skamer ini setiap hari mesti kita akan dengar berita mengenainya. Ingat kalau tempoh hari kita pernah bawa topik yang terbaru pasal scam juga, pasal kutu kan. Kutu itu skim tak tahu macam mana. Tak tahulah selesai ke tidak lagi, seorang pun habis 40,000, 30,000 kerana percayakan. Masuk kutu, letak 10,000, dapat 13,000 dalam masa seminggu 2 minggu. Ya, betul. Jadi kepada anda yang mungkin rasa-rasa yang menjadi mangsa penipuan skamer ni, boleh terus saja menghubungi talian 997. Yang paling penting anda kena adalah maklumat yang lengkap supaya lagi memudahkan pihak berkuasa untuk melakukan tanggungjawab mereka. Tahun lepas, negara kerugian 1.73 bilion ringgit disebabkan oleh kes penipuan ini. Itu yang direkodkan, yang dilaporkan. Yang tak ke balai polis, yang tak lapor, tak tahulah berapa. Tapi jumlah yang besar. Bayangkan 1.73 bilion, banyak benda ataupun prasarana yang kita boleh bina dengan wang sebegitu besar. Jadi kita kena elak diri kita daripada ditipu. Dan untuk kita mengenal apakah jenis-jenis scam dan juga untuk mengelakkan scam ini, hari ini kita nak bawakan perbincangan mengenai perkara itu. Ya, hari ini kita bersama dengan seorang tetamu. Saya risau kalau cikgu ini muncul di set kita. Sebab kalau muncul Ridwan, bermaksud adalah taktik scam terbaru sebenarnya. Aduh. Apa pun terima kasih banyak-banyak Cikgu Izzat Johari, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Amal Sejagat Malaysia. Amal Sejagat. Assalamualaikum. Salam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Cikgu, kalau boleh cikgu jangan muncul selalu cikgu. Saya risau. Tak, masalahnya kita pun kena scam orang. Yang post ni macam mana ni? Itulah. Ini masuk scam yang ketujuh ke? Sebab apa? Kalau ikutkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ni, ada 6 jenis scam lah. Phishing, scam akau, scam tawaran kerja, scam parcel, scam cinta, love scam lah. Scam. Dan juga scam e-dagang. Ada lagi lain selain daripada itu? Scam pekerjaan. Dan then call LHDN. Ya, LHDN. Tak termasuk ni. Tambah lagi. Kutu belum kutu tadi. Kutu lagi. Scam LHDN ni sampai hari ni, tadi saya nak masuk, saya dapat panggilan. Sama. LHDN. Masih kan? Saya rasa mungkin ada satu teknologi yang kita tak tahu, orang awam tak tahu, di mana kita masuk dalam satu radius kawasan-kawasan scammer ni. Dia ada jumper dia ke ataupun radius dia. Bila kita masuk, dia boleh detect call. Wow. Sebabnya terbayangkan tadi saya nak masuk ni, kita nak cerita pasal scam, dia boleh anda menerima panggilan daripada LHDN. Maknanya nombor masih kekal ada, dan nombor yang digunakan adalah nombor telco. Ya. Yang mana kita tahu telco ni, dia syarikat-syarikat telco ni boleh detect sepatutnya lah, dan penguatkuasaan mendaftar nombor tu sepatutnya perlu disemak semula. Yang nampak macam dah terawang-awangan. Kan dah dapat nak beli nombor senang-senang. Tiba-tiba you tak payah daftar, boleh guna nombor tersebut. Dan perkara ni dah nampak macam tak ada limitasi. Jadi kita harap pihak berkuasa, terutama SKMM, dia kena lihat balik kaedah pertama ni. Kaedah pertama iaitu pendaftaran nombor telefon. Nanti kalau kat luar sana cakap, Cikgu Izzat dah menyusahkan kita pula, nak guna nombor kena daftar. Wajib. Nanti tapi kalau kena tipu, kena daftar kan pakai IC nombor. Yes, wajib. Itu wajib. Tapi ada kaedah yang mana dia boleh tipu dan kita boleh daftar, boleh guna tanpa pendaftaran milik nama yang pengguna tersebut. Ada. Dan kita risau juga nombor telefon yang dah lama digunakan semula. Nombor itu dijual semula. Dia panggil recycle lah. Nombor recycle. Betul. Kita kawan-kawan lah, kalau dah lama tak call, tiba-tiba kontak balik. Itu kalau ni. Ada lagi satu mungkin kita nak bagi tahu melalui Telegram. Ini dah menjadi-jadi. Kita tak tahu macam mana punca, tetapi apabila kita menerima Telegram yang menggunakan profil kita, yang menggunakan nombor telefon kita, tetapi akaun Telegram. Ini saya berharap sangat-sangat mungkin belum ada kaedah cara mengatasi ataupun nak mengelak, kerana mereka ni yang gunakan akaun palsu tapi guna nama kita, muka kita, nombor kita juga. Kita nak minta pemilik akaun lah. Macam kita ni ada akaun Telegram, kita gunakan two verification. Mesti ada dua verify untuk kita elakkan daripada akaun kita pakai oleh orang luar. Sebab kalau kita guna dua, kalau guna satu, password mungkin dia boleh hack. Tapi kalau kita guna dua, iaitu notifikasi daripada handphone, nombor telefon yang kita daftarkan, dapat SMS contohnya untuk kita log in kepada Telegram, insya-Allah mungkin kat situ dia gagal. Tapi biasanya memang mudah sangat. Ini bukan orang biasa. Orang VVIP pun kena. Menteri-menteri pun tahun lepas kita tengok ramai yang kena. Timbalan menteri kena, muka dia tiba-tiba nak pinjam 2,500. Takkan timbalan menteri pun nak pinjam duit. Ini sangat bahaya. Dan
berkaitan dengan LHDN tadi, kita berharap sangat LHDN tolong keluarkan satu pengesahan awam sebagai contoh nombor hotline. Tetapkan satu ataupun 2-3 nombor yang tetap supaya orang awam boleh pastikan ini confirm scam. Itu makna kaedah pertama kita tadi sebagai orang awam, bila nampak nombor yang tak dikenali dikata LHDN, terus kita letak telefon. Jangan layan. Tak payah berlakon dah. Dulu-dulu kita dengar ada orang dia berlakon, dia dengar, dia follow, track. Lalu dengan dia sekali terjebak. dia nak berlakon tapi dengan dia sekali kena. Jadi kita harap lepas ni kalau boleh dengar je kata daripada LHDN nombor daripada mesin automatik, terus letak. Ini langkah yang pertama yang mana skamer-skamer tak boleh lawan. Betul. Kita bagi orang awam lah. Dan yang kedua berkaitan dengan kalau ada sekali orang muda kita lah nak bekerja, nak cari kerja, elaklah cari pekerjaan di Facebook. Lebih-lebih lagi syarikat-syarikat yang tak dikenali. Sebagai contoh, ni langkah-langkah lah nak elak. Anak-anak muda di luar sana, tolong bila dapat iklan di dalam Facebook terutamanya lah, aplikasi media sosial, ambil nama syarikat, cuba search dulu, search engine. Tengok dulu apa capaian keluar. Maklumat-maklumat. Kadang-kadang syarikat tu tak pernah wujud pun. Kadang-kadang capaian tengok nama tak ada, dia nama silang-silang, nama lebih kurang sama. Elakkan. Sebab apa? Kita dah dapat banyak aduan. Kali ni yang terbaru ni terlalu banyak orang muda lepasan graduate nak cari kerja. Memang dia offer 4,500, 5,000. Secara logiknya sekarang kalau graduate paling kurang pun 2,500, 3,000. Paling tinggi majikan berani nak bayar untuk pertamalah kerja baru. Tapi kalau dia offer tinggi, jadi member pun seronok. Kan? Bagilah maklumat diri, mula bagi resume. Dia terima. Kemudian dia kata okey boleh jumpa, buat appointment. Jumpa dengan scammer ni. Okey, kita nak kerja dengan syarikat kita, kena buka akaun. Ni buka akaun lepas tu buka akaun, saya tak ada duit. Dia bagi duit dia. Okay, you buka akaun and then kad bank semua bagi kat kita. Ini syarat. Ni yang nak pergi kepada mangsa keldai akaun. Yang jumpa ni. Kalau yang tak jumpa, secara online lah. Okay, boleh kita dah submit. You tolong buka akaun, bagi kita akaun, tolong post. Ini yang tadi scam jenis penghantaran barang ni. Kita hantar barang, kad bank kita. Dan akhirnya hilang. Dan yang lebih tragik lagi, selepas tu dia jadi keldai akaun. Ini ada kategori keldai akaun lah. Betul. Juga di yang terbaru ni, bila kita nak booking rumah inap, homestay lah ni. Kalau kita buka laman sesawang tu, laman sesawang betul dah. Betul. Tapi bila kita pergi ke rumah tersebut, rumah orang. Itu dia dikategorikan sebagai phishing. Dia ambil website orang yang popular, and then dia guna pakai, dia dummy saja depan. Dan kita minta sangatlah, ini pun Motek lah, ataupun Kementerian Pelancongan kena ambil beratlah website-website yang tertentu supaya dilegalkan, supaya jangan ditertipu. Mudah-mudah tipu ni. Homestay kebanyakan di media sosial lah. Kebanyakan di media sosial. Pergi-pergi tengok rumah orang. Nasib baik rumah orang. Ada saya tengok kes pergi-pergi rumah kosong. Rumah berhantu. Jadi benda-benda macam ni kita kena elakkan. Sebagai contoh, cara nak elak, pertama sekali call dulu. Okey, kalau betul nombor tu, minta dia hantar gambar-gambar homestay tersebut. Lebih baik lagi kalau boleh tengok nama syarikat dia daftar ke, selalunya dia akan daftar nama syarikat. Kalau orang perseorangan, okey, kita ambil nombor akaun tu sama tak dengan pemilik akaun yang kita hubungi tu. Ni nombor akaun anak mak saya lah ni. Ngarut. Kalau dia kata nombor akaun ni makcik saya, elakkan. Sebab apa? Kadang-kadang homestay ni dia dah ada iklan. Kadang-kadang kita Google pun boleh check. Okey, ni contohnya homestay di Setapak. Okey, kita check. Betul ke homestay ni di Setapak? Masuk alamat, masuk apa di search engine, insya-Allah keluar. Tapi kalau tak ada juga, boleh letakkan satu keraguan. Supaya nak elakkan. Dan memang betul. Baru-baru ni, tahun lepas lah, masa cuti sekolah yang sangat pendek tu 3 minggu, ramai yang kena juga sebenarnya. Tapi dia orang kata, tak apalah, deposit 100 je. Bila je tu. Je. Seorang. Sampailah 1.7 bilion. Seorang. Dari segi modus operandi, kalau kita lihat, yang buat, yang jadi scammer ni orang-orang kita lah juga. Tapi
susah kita dengar ataupun kita tak pernah dengar lagi penangkapan dibuat kepada skamer-skamer. Modus operandi mereka ini sangat licik. Sangat. Among us pun kadang-kadang tak tahu mereka ni adalah skamer ke tidak. Ya. Macam mana? Nak tahulah. Orang kita satu. Orang luar pun ada. Sebagai contoh, love scam. Love scam dalam Malaysia 100% confirm orang luar. Ya. Iaitu paling tidak pun orang berkulit gelap. Saya terpaksa cakap, kebanyakannya yang pernah ada tangkapan-tangkapan yang kita tengok PDRM buat, Nigeria contohnya. Memang banyak. Dan lebih lagi, lokasi dia di Cyberjaya. Di Cyberjaya ni salah satu pusat tumpuan. Banyak pelajar-pelajar luar negara apa semua. Tapi dalam masa yang sama, mereka mempergunakan kelebihan mereka ada ni, mereka untuk scam. Saya Mulut manis ke? okey, nak cerita mulut manis ni. Kita nak pergi ni. Mulut manis ni, kita ada pengadu yang mana datang jumpa kita, bagi tahu dah 3 tahun ada hubungan dengan skamer ni. Tetapi skamer ni sangat baik. Dia keluar duit, dia keluar untuk skamer ni, dia power angkat dia lah kononnya. Dia belanja ni, dia belanja ni sampai dia kerugian. Dia keluar physically. Fizikal jumpa. Kami pun terkejut. You biasa jumpa selfie lah. Tapi you akhirnya dia block. Mungkin dah dapat amount yang dia nak tu, and then dia hilang. Tapi dalam tempoh 3 tahun. Di mana you bercinta? Ya. Mudah sangat kita punya orang-orang kita ni. Cinta itu orang muda lah. Tak salah. Saya tidak kata bercinta tu salah. Tapi akhirnya you kena scam dengan orang luar. Kan? Ini normal. Modus operandi. Mungkin scammer tu pun rasa macam, budak ni baik, boleh ikut, boleh follow dan boleh bercinta. Okey, clear. Halo, saya slow je kan dia tarik Cuba tanya duit. jumlah berapa dia rugi? Berapa? Lebih kurang 45,000. 3 tahun cash. Dia student Dan kita pula meragui pula. You student, mana you dapat duit? 45,000 cash. Ya. Main-main. Betul. Baik you bayar yuran pengajian you. Jadi ini yang berlaku. So apa jadi? Dia terpaksa buat report polis. Kita bimbing ni lah. Buat report polis. Dan saya cakap, kemungkinan besar memang takkan dapat. Ima kita ada pusat panggilan skamer kebangsaan pun 997. Kita ucapkan tahniah kepada PDRM menyediakan. Tapi dia limit sampai pukul 8 malam. Ini kami daripada Amal Syagat memohon PDRM supaya buka 24 jam. Sebab takut 8 malam, tutup je talian tu, skamer pun buka shift. Okey, betul. Itu satu. Saya nak panjangkan lagi dah pasal love scam tadi. Tapi kalau kes-kes begitu dilaporkan, pemberian duit itu dilakukan secara rela oleh mangsa. Ya. Jadi adakah itu dikira sebagai scam? Pada scammer mungkin tidak scam, you give it to me, so I just accept it. Macam lebih kurang macam tahu. Itu dia macam tahu skrip ni. Dia manis dah, boleh manis dah. Dia tunggu saya pula mangsa. You yang nak bagi. Dia macam ni. Dia rasa tertipu apabila apa yang dia nak daripada scammer tu tak dapat. Cinta. Cinta satu kena. Mungkin ada benda yang dijanjikan. Tak dapat. Dan saya ada tambahan lagi dengan budak tadi scammer ni. Okay. Dia siap scammer ni tolong buat assignment mangsa ni. Jadi bahan uji kaji, bahan selidik, bahan apa. Jadi saya kata, you ni bukan scam ni saya rasa. Mungkin scammer tu betul scammer, tapi you bukan kena scam, you dah tersilap bercerita. Itulah kata mutual lah. Yes, mutual dan lah. kita berharap juga dengan talian 997 ni juga dapat membantu. Dan saya difahamkan ada memang kenyataan PDRM bahawa telefon 997 ni bukan bermakna jaminan untuk dapat 100% apa yang ditipu, amount yang kita hilang apa semua. Tetapi sekurang-kurangnya kita dapat rekod dan kita dapat trace. Yes. Mana adakah orang yang sama, adakah pihak yang sama yang secepat mungkin. Cuma apa yang berlaku dalam keledai akaun sebagai contoh kebanyakan love scam ataupun apa jua scammer-scammer ni, kecuali yang skim cepat kaya, skim cepat kaya ataupun yang lain-lain, kebanyakannya dia melibatkan akhirnya akan penggunaan akaun yang yang dikatakan salah dengan cara yang salah, iaitu penggunaan akaun orang lain dengan cara yang salah. Jadi pengakhiran ni ke situ. Akaun tu diguna pakai dan mangsa pemilik akaun tu dijadikan mangsa. Kecuali yang memang nak jadi keledai lah. Yang jadi keledai kita kata padan muka. Tapi yang jadi mangsa ni kita harap sangat pihak polis bantu sehabis baik untuk trace. Sebab apa? Kedai scammer ni ada dua je. Bila dia dapat duit melalui kad bank ataupun akaun orang, dia kena keluarkan melalui mesin ATM.
Ini pasti. Saya minta sangat jasa baik PDRM untuk kejar balik skamer ni yang keluar duit melalui mesin ATM. Kerana di mesin ATM saja, kita sekurang-kurangnya ATM bank kena sediakan 3 kamera. Bayangkan, jangan ada kamera dalam bilik persalinan pula. Ini tu scam juga tu sebenarnya. Dia nak scam orang lain lagi kena. Aduh. Jadi kita nak bagi tahu di bank ni sekurang-kurangnya ada 3. Yang paling dekat adalah di mesin, betul-betul tonjol dekat mesin tu. Jadi kita nak bagi tahu kepada pihak PDRM, tolong semak segera yang mengeluarkan duit. Ini money trail ni, dia dikeluarkan pakai mesin ATM. Sebab apa? Selesai yang tu, insya-Allah kita dapat jejak skamer tu sendiri. Muka dia terutamanya. Kita nak pastikan muka dia bukan mangsa tu. Mangsa tu dia nama pemangsa. Okey, scam nak cari kerja. Yang kita bincang tadi, dia nak cari kerja, dia kena buka akaun, konon-kononnya untuk bagi pihak syarikat. Kemudian scam LHDN. Dia masuk duit dan dia masuk duit itu adalah duit di akaun bukan milik orang lain. Maknanya scammer tu pun diguna akaun lain. Dan termasuk dengan love scam. Love scam yang jenis online memang kebanyakannya akan guna akaun orang lain. Sama juga dengan Telegram, dia akan guna akaun orang lain. Nampak tak? Semua modus operandi akhirnya berakhir dengan akaun milik orang lain. Yang mana scammer-scammer ni guna. Terlalu banyak. Dan kita harap bagaimana mereka keluarkan duit, itu kaedahnya kita minta PDRM trace pada bank, mesin-mesin ATM. Tapi bagi kita sebagai pengguna, macam mana kita nak elak? Macam kita cakap, saya cakap tadi, pertama sekali LHDN. Kalau orang call, kata LHDN, custom, saya sebutkan yang ni skrip-skrip yang biasa digunakan. LHDN, custom, JPN, kadang-kadang balai polis. Kadang-kadang. Ni berani betul lah ni. AIA pun pernah. AIA pun pernah. AIA. Tapi balai polis ni dia berani ni. Okey. Dapat panggilan, terus letak. Terutama kerana menggunakan nombor handphone ataupun nombor telco. Okey, kalau nombor pejabat tu janganlah awak terus pancung kata ni scam. Kan? And then yang kedua sekali, lepas kalau katalah pergi stesen yang kedua, masa call tu, okey, dia kata dia macam yakin kan. Tengok pula waktu dia hubungi. Kalau bukan waktu pejabat, letak telefon. Kadang-kadang kita janganlah naya pula pegawai LHDN ke ataupun pegawai-pegawai ni dia telefon waktu pejabat, dia tuduhnya kita pula kan. Jadi dia pun rakamnya tu, dia tunjuk kat orang. Ni pelanggan yang jenis kata kita scam juga. Okay, tengok waktu operasi. Kalau lepas waktu pejabat, saya yakin pejabat-pejabat kerajaan tutup. Dia tak akan telefon orang sesuka hati. Kecuali polis. Polis dia akan memperkenalkan diri. Ada kaedah-kaedah dia. Jadi yang ketiga yang saya rasa untuk pagi ni, supaya jangan elaklah, kalau boleh elakkan daripada bagi maklumat, melengkapkan maklumat data peribadi. Sebagai contoh, tolong berikan 4 digit terakhir IC anda. Ini sebenarnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Kita nak kongsi maklumat tu yang kita tak kenal. Kalau jumpa depan-depan boleh. Ataupun nombor 6 digit yang pertama. Dia minta lah nombor depan, lepas tu belakang. Last sekali nombor telefon, email. Dia minta penuhkan nama penuh. Okey, ni Encik Muhammad Nur Izzat. Ya. Bin, boleh sebutkan nama penuh? Dia minta. Slow and steady dia akan minta. Dan akhirnya dalam masa sebulan dia lengkap maklumat peribadi kita dan dia tinggal nak scam kita. Jadi ini langkah-langkah pencegahan untuk tahun baru 2023. Sangat-sangat kritikal, terutama di Telegram. Saya ulang lagi sekali, sebab Telegram ni dah dalam masa berapa minggu, 2 minggu ni, terlalu kritikal. Ramai sangat mangsa-mangsa yang kena, yang terkeliru dan ada yang tahu tapi tersilap juga. Termasuk juga duit. Amount dia mesti ada setengah-setengah belakang. 1,500, 2,500, 3,500. Dia takkan 2,300, 2,100, dia takkan. Dia mesti setengah. Tapi selepas hari ni dia tengok, skamer-skamer tengok kat TV ni, dia tukar pula 2,700, 2,000, dia akan tukar amount tu pula. Kita boleh trace, Memang kalau dia tengok je, memang dia akan tukar model sebenarnya sikit. Pelan-pelan. Okey, saya harap orang kat luar sana janganlah terjebak. Elakkan dulu. Yang penting elak. Jangan kita nak tangkap mungkin makan masa. Tapi elakkan dulu.
untuk tahun baru. Jadi skripnya sama sebenarnya. Skrip sama, modus operandi pun lebih kurang sama sahaja. Jadi kalau dah boleh rasa begitulah permainan dia, kena elak-elakkanlah. Tak ada perkara yang mudah di dunia ini. Too good to be true tu bahaya. Dan tambahan yang saya baru teringat sikit lagi, yang di Telegram tu, katalah kawan kita, contoh Syafiqah, bila bagi nombor akaun nak minta tolong lah, contoh betul-betul nak minta tolong, mesti kita bagi nombor akaun kita juga, betul? Tak. Ni nombor anak saudara. Ni nombor akaun mak saudara. Ni anak buah saya. Tolong bagi. Confirm lah bukan. Katalah kalau orang betul kan, dia akan bagi nombor akaun yang nama dia sama dengan yang kita kenal. Ya. Itu pasti. Kita pun nak transfer duit tu check lah dulu. Sebelum kita approve tu kan keluar nama tu kan. Ya. Kadang-kadang tak keluar juga. Tak, yang dia bagi nombor akaun tu. Minta nama. Contohlah Telegram. Okey, tolong saya nak minta tolong bantuan. Okey, bagi nombor akaun. Okey, dia pun bagi nombor akaun. Bagi nama sekali, nama penama akaun. Ya. Jadi dia akan bagi nama yang betul kepada nombor akaun tu sebab dia tahu orang ni nak masuklah duit ni. Jadi kita tengok dah bukan nama dia. Bukan nama kawan kita tu. Ni Telegram ni 2 minggu ni 2023 ni meriah. Meriah. Sebab rakyat Malaysia ni memang lembut hati sebenarnya. Kita tak boleh nak tengok ya. Itu orang satu perkara yang positif lah. Belum lagi kalau kita lihat skamer yang pelancong asing datang ke Malaysia ada duit. Nak balik tak ada duit tiba-tiba. Itu lain cerita lagi. Scam depan-depan kita Dan kita pun nak kongsikan jugalah. Elok pelancong ni. Kita pun nak kongsikan juga kalau kata ada yang mungkin 997 kan dia sampai pukul 8 malam. Kalau lepas-lepas waktu office hour tu kalau tak boleh juga hubungi kita di nombor 011 1503 2020. Okey. Yang tu pun boleh kita terima aduan secara 24 jam. Kita akan assist untuk buat aduan macam mana ataupun cara kaedah. Type saja kat Google amal sejagat. Amal sejagat. Keluarlah detail. Dia tak gabung-gabung perkataan amal sejagat ada amal sejagat ni ada insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Izzat. Alright. Itu dia. Awas lama-lama lagi lah baru muncul cikgu. Bila cikgu muncul kita risau. Ah. Aduh.